Salam sejahtera, nama saya Azmil bin Muliman, metrik saya BB22161022, dan lecturer saya adalah Profesor Madya Dr. Jenis Nalaihui. Tajuk saya adalah penalti kerana memberikan maklumat palsu yang terkandung dalam Section 95 Akta 668. Oke, kita masuk kepada pengenalan. Akta 668 yaitu Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007. Section 95 menetapkan hukuman bagi individu yang memberikan maklumat palsu kepada pendaftar, timbalan pendaftar, atau penolong pendaftar. Penalti akan dikenakan denda maksimum sebanyak 5.000 atau penjara maksimum 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kritikan Section 95 Akta 668 yang pertama adalah hukuman yang terlalu ringan, yaitu denda 5.000 adalah terlalu rendah berbanding kesan negatif yang boleh timbul akibat pemalsuan maklumat. Contoh, jika seseorang memberikan maklumat palsu untuk mendapatkan dana atau kelulusan tertentu, manfaat yang diperoleh mungkin jauh lebih tinggi daripada jumlah denda. Seterusnya, penjara maksimum 6 bulan juga tidak cukup sebagai langkah pencegahan. Individu yang melakukan kesalahan ini masih boleh kembali memegang jawatan dalam pertubuhan belia selepas menjalani hukuman. Kritikan yang seterusnya adalah tiada peruntukan untuk kesalahan berulang. Section 95 tidak menyatakan hukuman tambahan jika seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Ini membuka ruang kepada pesalah untuk terus memberikan maklumat palsu tanpa rasa takut dikenakan tindakan lebih berat. Tiada sekatan terhadap individu yang pernah disabitkan kesalahan untuk kembali memegang jawatan dalam pertubuhan belia. Kritikan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah kekurangan mekanisme pencegahan awal. Section 95 hanya bertindak sebagai hukuman selepas kesalahan itu berlaku. Tiada langkah pendidikan atau program kesedaran untuk mencegah pemalsuan maklumat sejak awal. Dan juga tiada sistem pemantauan proaktif yang boleh mengesan pemalsuan sebelum ia berlaku. Di sini kita juga ada alternatif yaitu penambahan hukuman. Denda maksimum 5.000 perlu dinaikkan kepada 10.000 hingga 50.000 untuk meningkatkan kesan pencegahan. Kedua, tempoh penjara juga boleh dinaikkan kepada 1 hingga 3 tahun, bergantung kepada tahap kesalahan dan kesalahannya terhadap pertubuhan belia. Dan juga penalti yang lebih berat bagi pesalah berulang termasuk larangan memegang jawatan dalam pertubuhan belia selama 5 hingga 10 tahun dan meningkatkan denda bagi setiap kesalahan berulang. Alternatif yang kedua adalah penguatkuasaan sistem audit dan pemantauan. Audit tahunan mandatori untuk semua pertubuhan belia yang berdaftar. Pemeriksaan berskala oleh pihak berkuasa untuk memastikan semua dokumen yang dikemukakan adalah sahih dan penubuhan unit khas untuk menyiasat kes pemalsuan maklumat dalam pertubuhan belia. Alternatif yang ketiga adalah program kesedaran dan pendidikan. Kursus pematuhan undang-undang mandatori untuk semua pemegang jawatan dalam organisasi belia sebelum mereka dilantik. Seminar dan bengkel kesedaran untuk mendidik pemimpin belia tentang kepentingan, ketulusan, dan akibat daripada memberikan maklumat palsu. Dan kempen kesedaran melalui media sosial untuk menyebarkan maklumat kepada belia tentang tanggung jawab mereka dalam organisasi. Alternatif yang terakhir yaitu penggunaan teknologi digital, yaitu sistem pendaftaran organisasi belia dikemaskini dengan teknologi e-pengesahan. Penggunaan data biometrik untuk mengesahkan maklumat individu yang dilantik sebagai pemegang jawatan dan sistem pemberi maklumat yang membenarkan ahli pertubuhan belia melaporkan sebarang kes penyalahgunaan atau pemalsuan maklumat tanpa rasa takut akan tindakan balas. Kesimpulannya adalah Section 95 Akta 668 adalah penting untuk memastikan ketulusan dalam organisasi belia. Walau bagaimanapun, kelemahan dalam hukuman, penguatkuasaan, dan pencegahan menjadikannya kurang berkesan. Penambahbaikan seperti peningkatan hukuman, pengauditan berkala, program pendidikan, dan penggunaan teknologi digital perlu diperkenalkan. Dengan langkah-langkah ini, kepemimpinan belia di Malaysia akan menjadi lebih bertanggungjawab, berintegriti, dan bebas daripada sebarang penyalahgunaan. Sekian dan terima kasih.